Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat Hari Raya. Hari Raya ketiga kita dan kalau anda menonton Awani Pagi ini, anda sedang bersiaran bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Hafizi Rosli, selamat pulang ke kantor. Okey, selamat pulang Sebab juga. selepas beraya, bagaimana raya anda? Raya so far alhamdulillah okey. Raya ketiga dah kita pun, dan Gigi pun nampaknya esok akan memulakan cuti perayaan dan Betul banyak tu. juadah-juadah yang tersedia ni, nanti kita akan makan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita di Awani Pagi kita nak kongsikan kepada anda semua dalam kita menyambut perayaan Hari Raya, tetapi ini juga perkara-perkara yang perlu kita perhatikan, perlu kita tahu. Kita nak recap semula apakah berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di extraawani.com. Dan kita ingin berkongsikan mengenai suasana di Hari Raya, iaitu dalam kita menyambut Hari Raya masih terdapat lagi kes-kes melibatkan COVID-19, dan ini perkembangannya iaitu di seluruh dunia, di mana kes positif COVID-19 di seluruh dunia telah pun meningkat kepada 5.471 juta kes, dan di mana Amerika Syarikat masih lagi melalui dengan 1.66 juta, diikuti dengan Brazil 3.63 dan juga Rusia 353,000 kes. Dan kalau kita saksikan juga daripada jumlah kes yang telah pun sembuh, dan di mana jumlah terkini adalah sebanyak 344,911. Amerika Syarikat mendalui dengan 98,184, diikuti dengan United Kingdom 36,000 dan juga Itali 32,000 Gigi. Itu kes seluruh dunia. Tapi kalau kita tengok ini antara perkembangan ataupun kemas kini yang kita bawakan untuk perkembangan kes di dalam negara pula, yang mana semalam KKM ada membawakan update terkini, iaitu kita telah mencatatkan 172 kes baru, tetapi 34 dicatatkan pulih dan dibenarkan discharge, dan alhamdulillah tiada kematian dicatatkan. Ini menjadikan keseluruhan kes dekat Malaysia ni 7,417 kes, dan kes aktif adalah 1,323 kes, dan mereka juga memaklumkan bahawa 172 kes yang dilaporkan ni adalah 5-nya adalah kes import yang dapat jangkitan dari luar negara, dan 167 itu adalah kes tempatan. Dari 167 tu ya Fizi, ada 159 adalah dari bukan warga negara Malaysia. 112 itu dikesan di 3 depo tahanan immigration, dan rakyat tempatan yang dikesan positif COVID-19 adalah seramai 8 kes. Dan kita nak dengarkan petikan daripada sidang media semalam berkenaan perkara ini. Ingin dimaklumkan, daripada 172 kes baru yang dilaporkan, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 167 kes penularan tempatan, 159 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 112 kes telah dikesan di 3 depo tahanan immigration. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana depo-depo immigration ini merupakan tempat yang diasingkan daripada masyarakat umum dan dikawal oleh pihak berkuasa. Rakyat tempatan yang dikesan positif adalah 8 kes pada hari ini. Ya Gigi, itu kita dapat perhatikan. Jika sebelum ini pun kita telah pun ketahui banyak kluster-kluster telah pun wujud. Daripada kluster yang boleh saya katakan kluster pertama adalah kluster di Seri Petaling. Betul. Dan adanya sub-kluster yang lain, dan diikuti dengan kluster di depo tahanan immigration ini yang menjadikan katanya seramai 227 warga asing di 3 kluster di depo ini telah pun dikesan positif COVID-19, dan ini kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 36 kes dikesan di DTI Sepang, 126 kes di DTI Bukit Jalil dan 66 kes di DTI Semenyih. Kita dengarkan apa yang dikatakan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Siparasi Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kes kumulatif kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes.
Ya, selain daripada itu Hafizi, ada juga KKM memberikan saya kira ini adalah amaran dan juga antara satu perkara yang sangat penting iaitu KKM meramalkan jumlah kes positif akan bertambah hari ini, esok dan lusa. Katanya jumlah kes COVID-19 terutamanya di depo tahanan imigresen dijangka bertambah dan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata meskipun kes dijangka meningkat namun rakyat tidak perlu risau kerana ia sudah dibendung sebaiknya. Kami masih menunggu keputusan dan ujian telah dilakukan. Kami sekarang menunggu keputusan dalam tempoh 24 jam akan datang dan kita akan menunggu laporan seterusnya daripada KKM sendiri, tapi kita nak dengarkan mengenai perkara ini dalam sidang media tersebut. So we are still waiting for the results. Testing has been done and then we are waiting for the result for next 24 hours. So we foresee that today, tomorrow or day after tomorrow, we will probably have an increase of the cases. But more importantly, they have really been contained and those positive will be isolated and we brought to the hospital, negative, and then we will isolate them and quarantine them in a proper place. Baik, itu ramalan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang melihat kepada adanya pertambahan daripada jumlah kes di depo tahanan itu. Namun kita tidak harus panik kerana apabila seseorang ataupun individu itu berada di depo tahanan itu, mereka berada dalam kelompok mereka dan mereka tidak bercampur dengan orang luar. Jadi apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan ataupun Ketua Pengarah Kesihatan sebentar tadi, orang ramai tidak perlu panik kerana ia telah pun dibendung seawal yang mungkin kerana satu langkah telah diambil supaya tidak berjangkit kepada orang yang di luar. Dan satu lagi perkara yang kita ingin melihat juga, apa yang dijangkakan oleh KKM sebentar tadi juga adalah melihat kepada sejak pembukaan aktiviti ekonomi dan juga sosial sejak daripada awal Mei lalu, kemungkinan ia akan mewujudkan dari segi kluster-kluster yang baru namun belum disahkan lagi. Tapi itu adalah perangkaan saja, mungkin peningkatan kes pada hari ini, esok dan juga lusa. Dan kita juga ingin membawakan satu perkembangan yang baru di mana jika sebelum ini apabila perintah kawalan pergerakan diperkenalkan, dilaksanakan, kerajaan telah memutuskan hanya seorang saja untuk berada dalam satu kereta ataupun sebuah kereta dan telah pun ditingkatkan kepada 2 orang ke 3 orang. Dan kali ini satu perkembangan yang menarik untuk kita perhatikan iaitu kerajaan telah pun bersetuju untuk memberikan kelonggaran dengan membenarkan kenderaan persendirian membawa maksimum 6 penumpang berbanding 4 sebelum ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Dan kata Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Sabri Yaakob, arahan tersebut tertakluk kepada kapasiti penumpang sesebuah kenderaan. Kita dengarkan ini. Dan insya-Allah kita pun dah bincang dalam mesyuarat khas menteri-menteri pagi bahawa 4 itu mungkin untuk kereta yang sesuai dengan 4. Dan kita setuju berdasarkan kapasiti. Kalau kereta tu kereta MPV, dia boleh 6. Jadi kita boleh sebenarnya kita bersetuju untuk membenarkan 6 di dalam satu kereta. Cuma kita dah maklumkan perkara ini, cuma saya tak tahu sama ada akta tu telah pun dipinda dan diwartakan. Jadi kalau dah diwartakan, makna boleh sehingga 6 mengikut kapasiti kereta tersebut. Dalam masa yang sama kita melihat ini, kebenaran ini janganlah kita di luar sana mengambil kesempatan. Betul. Kerana nanti ramai-ramai nak pergi beraya pula sebab raya hanya dibenarkan pada hari raya pertama. Bila dah masuk hari raya kedua, ketiga dan seterusnya ini kita dah tak boleh dah beraya walaupun dibenarkan duduk dalam kereta 6 orang, ibu bapa anak 4 orang, tak boleh kita pergi beraya. Mungkin hanya pergi ke tempat-tempat tertentu dan pulang ke rumah sahaja. Dan kita tak nak perkara ini terjadi seperti yang berlaku di Gombak ini apabila ada individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan kerana membuat ziarah raya pada hari raya kedua dah kena saman. Dan ini apabila sebuah rumah di Taman Selayang melawati Gombak mengadakan jamuan hari raya yang melibatkan lebih daripada 18 individu.
dan tinjauan kru juga melihat sekitar jam 6 petang itu bersama anggota dan pegawai Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak mendapati tuan rumah kononnya tidak tahu bahawa aktiviti ziarah hanya dibenarkan pada hari raya pertama saja. Dan pemeriksaan telah dilakukan dan ada laporan dibuat oleh penduduk di sana dan polis kemudiannya datang dan bawa tuan rumah ke IPD dan tuan rumah kena kompaun RM1,000. Betul, kita tidak mahu perkara itu terjadi dan perkara itu telah dikatakan oleh pihak berkuasa kerajaan sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga KKM bahawa hari raya hanya dibenarkan pada hari raya pertama saja. Ziarah menziarahi hanya pada hari raya pertama. Raya seterusnya duduk di rumah dan jalani seperti biasa, kehidupan kita seperti biasa. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, SSC Datuk Fazil Ahmad yang turut sama dalam operasi ini. Dia sebenarnya operasi ini dilakukan sejak arahan tersebut dikeluarkan. Dan sehinggalah arahan itu akan stand down. Jadi sejak tu kita banyak tugasan-tugasan lain yang perlu kita laksanakan lah. Jadi memandangkan maklumat semalam orang masih lagi ramai yang tak patuh, jadi kita akan lebihkan pada hari ini. Dan hari ini kita buat talimat di IPD Gombak, tapi sebenarnya di seluruh daerah memang ada tim digerakkan mulai petang ini. Jadi saya minta kepada semua masyarakat untuk terus beri kerjasama ke atas arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Itu tadi. Jadi harapnya apa yang telah berlaku semalam tu dah dapat mengambil iktibar dan pengajaran kepada ramai di luar sana. Jangan ada yang buat open house pula tiba-tiba hari ini tak pasal-pasal kena 1,000 compound. Dan kalau sebelum ini kita dah ketahui juga mengenai kelonggaran yang diberikan sempena sambutan Hari Raya ini. Pada hari raya pertama saja boleh membuat ziarah menziarahi ke rumah sanak saudara, ke rumah keluarga dan juga ke rumah rakan-rakan. Namun ia dilimitkan ataupun terbatas kepada 20 orang sahaja untuk satu rumah. Dan raya kedua semalam kita dah saksikan, ini satu laporan kita kongsikan, mereka telah pun di-compound kerana telah pun melanggar perintah ataupun SOP yang telah pun ditetapkan dan juga kelonggaran yang ditetapkan. Dan ini satu lagi perkongsian yang kita nak kongsikan sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri ini. Ini satu cerita yang menyedihkan juga. Apa yang dikongsikan di Sabah ni oleh Wakil Esra Awani di Sabah apabila sambutan sebuah keluarga ini, keluarga Zubair Muhammad Taufik yang menyambutnya sederhana kerana bapanya yang tersayang Muhammad Taufik Bartuk 58 tahun meninggal dunia pada 28 Mac yang lalu kerana COVID-19. Dan kita nak lihat bagaimana keadaan mereka menyambut Hari Raya tanpa bapa yang tersayang. Raya disambut dengan amat sedih buat keluarga mangsa COVID-19 di Tawau. Setiap menjelangnya Syawal, suasana di rumah ini pasti gembira dan meriah bersama dengan seluruh ahli keluarga dan sahabat andai. Namun Syawal pada kali ini memberikan perubahan yang berbeza. Keluarga ini menyambutnya dengan rasa sedih dan kehilangan seorang ayah yang mereka kasihi. Ikuti kisah sambutan Aidilfitri keluarga ini bersama dengan saya. Pemergian Allahyarham memberikan kesan yang mendalam dan satu kehilangan kepada isteri, anak, cucu dan seluruh ahli keluarga mereka. Raya memang tetap akan balik. Memang kami akan raya bersama-samalah. Biasanya sebelum kami pergi raya tu arwah abah kami akan bagi duit shilling supaya untuk bagi duit raya. Jadi memang agak berbeza sedikitlah raya tahun ni berbanding dengan raya tahun-tahun lepas. Memang agak memang rasa kehilangan itulah. Manakala anak keempat Allahyarham Fatimah Az-Zahra yang masih belajar di Madrasah Ranggu Tawau tidak menyangka bahawa Allahyarham ayahnya akan pergi meninggalkan mereka akibat virus itu. Dengan linangan air mata mengenangkan ketika ayahnya masih bersama setiap menjelang Ramadan, arwah ayah menyediakan setiap yang diperlukan. Saya fikir tahun ini akan jadi yang sempurna. Sebab tahun ini banyak saya rancang untuk bersama abah saya. Dan tahun ini bila tiada semua itu, saya rasa lenyap.
Saya rasa tak tahu mau buat apa. Dan biasanya abah saya lah yang atur saya, baju saya, yang belikan baju saya. Tahun ini saya rasa kosong. Saya rasa tak tahu mau buat apa. Dan saya terpaksa kuatlah. Sebab saya masih pelajar. Isteri Allahyarham pula, Juraidah Kahar, 50 tahun, enggan ditemu bual kerana merasa amat sedih dan merasa tidak kuat untuk berkongsi cerita akibat kehilangan suami tersayang. Hanya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran memberi kekuatan kepadanya dalam menghadapi dugaan ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya. Itulah JJ, begitu sedih cerita yang dibawakan ini dan namun apapun kehidupan perlu diteruskan dan sambutan Hari Raya juga perlu diraikan sempena hari kemenangan kita setelah kita berpuasa selama sebulan. Dan satu lagi laporan yang kita nak bawakan sudah semestinya melihat kepada sambutan Hari Raya, dan saya kira di seluruh negara sambutan Hari Rayanya nampak cukup berbeza seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan ini kita bawakan satu laporan di mana rakan kami Wakil Esra Awani di Pulau Pinang telah pun membuat tinjauan di sekitar Georgetown, dan di mana sambutan tahun sambutan Aidilfitri di Kampung Makam Georgetown meriah dengan rumah terbuka, kunjung-mengunjung ke rumah jiran, tetangga dan sanak saudara. Namun suasana Aidilfitri kali ini jauh berbeza apabila kampung itu dilihat sunyi dan lengang berikutan penduduk hanya menyambut Lebaran dengan berada di rumah masing-masing. Kita ikuti laporan ini. Balik pentaharan BJPD kita patuh. Jururawat Nur Shah Syari berkata, walaupun Aidilfitri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pesyarat PKPB tidak semeriah dahulu, namun penduduk tetap menyambutnya dengan cara masing-masing. Katanya akibat pandemik COVID-19, dia sendiri tidak menerima tetamu dan hanya beraya bersama ahli keluarga demi keselamatan semua pihak. Raya memang banyak different lah. Tapi kita raya ala kadar sajalah. Sebab dah puasa sebulan, kesian kat anak-anak, raya je lah. Tapi at the same time, kita jaga kita lah. Kita buat apa yang government suruh. Nak masuk rumah cuci tangan, keluar pakai face mask, dan tak galakkan kawan-kawan datang, saudara mara yang jauh-jauh sangat tak galakkan datang kat rumah lah. So dengan family sajalah. Nur Shah berkata tindakan pihak polis membuat pemantauan ke kawasan kampung mereka juga dilihat sebagai usaha murni bagi memastikan semua penduduk mematuhi arahan PKPB. Sementara itu, Ketua Polis Balai Jalan Patani, Asisten Superintendent Alimin Sali berkata, sepanjang rondaan hari kedua Aidilfitri, pihaknya mendapati kebanyakan penduduk kampung berkenaan mematuhi prosedur-prosedur standard yang ditetapkan. Pemeriksaan rumah ke rumah mendapati hanya kenderaan keluarga sahaja berada di kawasan perkarangan. Di mana yang kita perhati tadi, rata-rata 90% penduduk tetap di kampung Makam ini mengamalkan dan mempraktikkan SOP keselamatan sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Dan rata-rata 90% ke 95% penduduk kampung ini adalah penduduk tetap dan didapati tiada mana-mana ahli keluarga yang bekerja atau menetap daripada luar datang berkunjung pada Aidilfitri tahun ini. Dan sambutan Aidilfitri pada tahun ini alhamdulillah secara sederhana, dan hasil pemantauan kita secara keseluruhannya dapati semua penduduk mematuhi SOP pematuhan sambutan perayaan pada tempoh PKPB pada tahun ini. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian selepas melakukan rondaan dan pemeriksaan mengejut di Kampung Makam Georgetown pada hari kedua Aidilfitri. Begitulah sambutan Hari Raya kita rata-ratanya pada tahun ini memang sangat berbeza. Saya kira Kampung Makam di Georgetown Pulau Pinang antara salah satu kampung yang sunyi sepi juga tanpa kehadiran sanak saudara dan juga anak-anak dari perantauan pulang ke kampung. Dan apapun kita berharap kesederhanaan pada tahun ini tidak menghalang kita untuk mengecapi nikmatnya Hari Raya, nikmatnya Ramadan pada tahun ini. Apapun kita perlu berhenti berehat seketika, kembali bersama kami berdua selepas ini.
Baik, tadi kita dah bawakan perkembangan mengenai jumlah kes, jumlah kematian dan juga jumlah mereka yang telah pun pulih di seluruh dunia yang menyaksikan Amerika Syarikat masih lagi mendahului daripada jumlah kes dan jumlah kes juga telah pun menjangkau kepada 5.4 juta. Dan ini satu perkembangan baru yang kita nak bawakan di mana kalau kita tengok setiap hari ataupun dari masa ke masa WHO giat menjalankan kajian bukan saja melihat kepada untuk menubuhkan atau untuk membangunkan vaksin, tetapi juga melihat kepada jangkaan kepada jumlah kes daripada minggu ke minggu, daripada hari ke hari. Dan ini satu lagi amaran yang diberikan oleh WHO di mana lengkungan gelombang pertama penularan COVID-19 mungkin akan mengandungi puncak kedua. Dan katanya ia juga memberi amaran kepada negara yang telah berjaya kekang COVID-19 untuk kekal berjaga-jaga, dan ini terutamanya bagi negara yang telah pun mengurangkan langkah pengawalan penularan COVID-19. Dan menurut WHO, jangkaan puncak kedua ini adalah berdasarkan pandemik lain sebelum ini, dan WHO menggesa semua negara untuk terus melaksanakan langkah kesihatan awam untuk memastikan jumlah kes baru terus menurun. Dan tambahnya, sejumlah besar populasi dunia masih lagi berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Michael Ryan ini. When we speak about a second wave, classically what we often mean is that there will be a first wave, the disease by itself effectively goes to a very low level and then occurs a number of months later. We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This happened during pandemics in the past. It certainly happened in the pandemic of 1919 and the Spanish flu. We got a second peak, not necessarily a second wave. And therefore, I think right now, countries in Europe, countries in North America, many other countries around the world in Southeast Asia have to continue to put in place the public health and social measures, the surveillance measures, the public health measures, the testing measures, and a comprehensive strategy to ensure that we continue on a downward trajectory. Sementara itu, WHO turut mengumumkan bahawa akan menggantung sementara penggunaan hidroksikloroquine sebagai rawatan COVID-19 daripada ujian global. Katanya pakarnya kini akan meneliti data yang diperolehi daripada penggunaan sehingga kini. Dalam sidang media di Geneva, WHO memetik laporan jurnal perubatan Lancet yang menunjukkan pesakit yang diberikan hidroksikloroquine berdepan risiko kematian atau masalah jantung. Minggu lepas, kalau kita tahu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengakui dia mengambil hidroksikloroquine walaupun negatif COVID-19. Dan kita juga kalau boleh, kalau kita tengok kalau di Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan Malaysia ada menggunakan hidroksikloroquine untuk merawat pesakit COVID-19 di negara ini. Baik, Gigi, kita nak ke perkembangan seterusnya di mana di New Zealand, kerajaan New Zealand telah terus melonggarkan sekatan yang dikenakan sebelum ini dengan membenarkan 100 orang berkumpul pada satu-satu masa berbanding 10 orang sebelum ini. Dan Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan pelonggaran itu akan bermula pada Jumaat ini, dan ia antara lain membolehkan orang ramai beriadah pada hari itu dan juga pada hujung minggu. Dan untuk perkembangan seterusnya kita nak bawakan di Jepun, Gigi, mengenai apa tu, Gigi? Ya, kalau di Jepun ini perintah kecemasan itu telah ditarik balik. Yang mana kalau kita tahu hari itu dia dah tarik dah, kemudian dia kuat kuasakan balik perintah kecemasan, dan sekarang ini sepatutnya berakhir pada penghujung Mei. Kemudian sekarang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe bahawa perintah kecemasan akan ditarik balik bermula pada tak silap saya serta-merta dilaksanakan semula. Di beberapa negeri termasuk Tokyo, kemudian diperluaskan ke seluruh negara sehingga akhir Mei. Dan bagaimanapun perintah kecemasan yang dikenakan bagi mengekang penularan COVID-19 di negara itu tidak memaksa rakyatnya mengikuti segala arahan yang dikeluarkan, dan antaranya termasuklah menggesa orang ramai untuk duduk di rumah dan juga menutup beberapa operasi perniagaan bagi meminimumkan
perubahan ekonomi. Dan itu kita dapat saksikan kebanyakan negara-negara di seluruh dunia telah pun melonggarkan dari segi perintah kawalan pergerakan ataupun lockdown mereka, dan termasuklah sendiri Malaysia apabila melaksanakan PKPB. Betul. Dan itu sahaja untuk kupasan kita mengenai COVID-19. Apapun terus ikuti kami di astroawani.com dan juga di Bulletin Awani untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami pada 8.30 pagi nanti, iaitu kita akan bawakan bagaimana suasana Hari Raya, sambutan Hari Raya di Amerika Syarikat, dan juga kita nak membawakan satu perkabaran gembira di mana 2 pelajar kita telah pun mendapat tawaran untuk melanjutkan pembelajaran ke University of Harvard University di Amerika Syarikat. Betul. Dan itu kita akan bawakan di Awani Pagi pada pukul 8.30 pagi nanti. Dan untuk itu Awani ini kita akhiri dengan di saya sini. Hafiz Rosli Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.